You're listening to a podcast. Let loose. You're listening to a podcast. Okay, welcome back on kita punya third episode di dalam cerita yang sama tentang mental health issue budak-budak yang dalam pressure, budak-budak yang tadi first episode kita recap balik pakcik dah makan anak saudara. Anak saudara dia pula is as young as primary 1 sampai primary 5. In that period pakcik dia akan selalu merogol dan membayar anak saudara dia for the service. Auzubillah min zalik, betul. Moga-moga tak jadi pada keluarga kita lah. InsyaAllah. Yang second episode pula kita ada ceritakan tentang tiri. Mak tiri, bapak tiri ataupun anak-anak tiri. Yes. Yang third episode ni kan, aku nak berbualkan tentang macam mana kita boleh jadi parent yang lebih baik kepada anak-anak tiri, kepada anak-anak kita yang biasa. Selalunya macam pada pendapat aku pula the kids got lack of attention because of the parent is too busy. Kita dengan komitmen kita, pekerjaan kita. I mean, staying in Singapore, the standard of living is so high. And then it require us to macam really work our ass out. 12 jam tu normal lah bagi Singaporean untuk bekerja. Betul. Be kita self-employed, be kita kerja dengan company, ataupun kita ni sibuk dengan tugasan pekerjaan di rumah. Kadang-kadang kita dah terlampau fokus dengan apa yang kita buat tu, kita terlupa ataupun kita mungkin terlepas pandang benda-benda yang kecil-kecil yang anak kita kadang-kadang tunjuk, the signs. Sebab pada aku pula, benda-benda ni semua it can be easily tackled kalau kita dapat the earlier stage of signs. Contohnya budak ni dalam pressure, budak ni stress, ataupun budak ni ada masalah dalam segi pelajaran dia. Kalau kita dapat apprehend earlier, intercept earlier, kita boleh buat benda yang lebih baik. We can give better remedy. Kita boleh, orang kata, give better advice. So macam mana, apa pendapat kau? Kalau dekat Malaysia dengan Singapura ni sama juga, standard of living, because of the requirement kita kena kerja melebihi waktu, dan kadang-kadang kita terlepas pandang pada anak-anak kita. Sama juga. Pasal keadaan ekonomi, jadi mak bapak memang terpaksa nak kena kerja lebih masa, tapi terlepas pandang anak-anak. Tapi untuk aku, nak macam mana pun nak kena cari timing untuk diorang juga. And satu lagi pada aku lah kan, as parent nak kena jadikan, nak kena ajar anak tu dengan kita berkawan. Kadang ada parents macam terlalu kerek dengan anak, dia tak boleh, sampai budak-budak macam nak bagi tahu apa dia rasa pun takut. Kan dia ada kawan baru pun dia takut nak cakap, betul tak? So maksud kau, kita harus, orang kata, bergaul dengan anak dengan cara lebih mesra. Tapi kadang-kadang budak-budak ni dia tak tahu bila nak stop loh. Maksudnya dia bergaul dengan kita sangat mesra. Itu satu masalah pula. Sampai tercetusnya tabiat-tabiat yang orang kata kurang ajar ataupun kurang sopan di depan halayak ramai. So macam mana tu kita boleh tackle dalam segi if kita bermesra dengan anak-anak. Sebab tu suami cerminan isteri, betul tak? Betul. Mak bapak cerminan anak-anak. So walaupun kita ajar dia untuk berkawan, pada akulah ada sesuatu benda yang kita kena pesan dengan dia, ini benda kau tak boleh buat kan. Ini benda kau boleh buat, tapi ada limit dia. Aku faham maksud kau tu. Kadang-kadang budak-budak ni, kita mentang-mentang kita kasih green light dia berkawan, kawan kita pun dah jadi macam kawan dia. Macam tak ada segan-segan gitu kan. So pada aku kena, memang kita as parent memang nak kena sentiasa cakap lah. Aku punya pula, kalau macam aku orang Malaysia kan, kau tahu orang Malaysia punya kan, dengan mata makin besar, dengan mulut, suara semua, memang terpaksa lah. Kalau depan orang terpaksa tegur anak tu, memang terpaksa. So meaning to say, cara orang-orang Malaysia mendidik anak dia sama
macam kita dulu lah. Kebanyakan. Yeah. Tapi ada yang dah modern sikit lah. Kan. Dah cara liberal. So macam contohnya liberal tu diorang boleh je macam be open on certain things. Dan cara kau pula macam mana tu? Aku so far sekarang anak aku pun baru masih kecil lagi. So tapi aku rasa atas kira cabang saudara aku, anak-anak dah besar. So from there aku nampak cara diorang ialah macam dia cakap nak kena tegur. Memang kau boleh berbual bila time dengan kira kau dengan anak kau can be diorang punya kawan. Tapi that certain part kau nak kena cakap okay, gini depan orang kau tak boleh buat macam gini. Yes. Okay, dengan kita je kau boleh berbual macam gini. So dia ada put that kira so called rules and regulation lah. So and tu benda works lah. Okay, kalau pada aku pula, aku adapt on a different style. Pasal my upbringing, aku bukan orang kata adapt solely cara pendidikan ataupun cara membesar di Singapura ni. So aku pilih dengan cara westernized of upbringing in the sense whereby anak kita tu teman kita, kawan-kawan anak kita adalah kawan-kawan kita juga. Yes. So I treat them as friends, tapi at the same times I implement certain things yang whereby bukan saja menegur anak aku menegur kawan anak-anak aku. Tapi kadang-kadang kalau kita tegur anak orang, takut mak bapak dia tak boleh terima. Tak, kita tegur in the sense whereby contohnya aku selalu suka macam pasal anak aku seorang. So anak aku ni kat rumah ni tak ada kawan. So selalunya dia akan panggil kawan-kawan dia datang rumah ataupun kadang-kadang kita keluar, kita bawa kawan-kawan dia sekali. So apa yang aku buat tu selalu contohnya aku bawa diorang keluar berjalan. Aku akan didik anak aku seperti mana aku akan juga didik anak-anak orang lain. Sebab pada aku there's no barriers. Walaupun ia anak orang lain, bila kau dengan aku, kau dah jadi anak aku. Tapi so far kalau kau tegur, mak bapak dia okey. Dan cara teguran aku is not like macam kau tak mau buat macam ni benda tak boleh. No. Aku akan cakap, aku akan use that soft approach in the sense whereby aku akan cakap, you know, if you were to do like this, what's going to happen? Aku kasih question and answering kind of way lah. Aku takkan cakap dia ini benda tak boleh buat, jangan buat. Sama juga macam if we want to be treated nice, we have to treat someone nice. Yelah. Dan aku tak layan anak-anak kawan anak-anak aku seperti budak-budak kecil. Aku suka layan diorang seperti they are my friends also. Cakap what do you think on this? Think this is nice. Kadang-kala of course due to the immaturity, kita boleh dapat diorang punya cara tu sangat-sangat berlainan lah. So that's why pada aku dalam fasa belajar. So bila aku belajar cara diorang macam mana, aku faham diorang punya lingo, that's why aku interact dengan diorang. Dan if let's say kalau diorang cakap, contohnya kebanyakan pasal anak aku anak perempuan, dan kebanyakan daripada circle ni semua masih orang kata K-pop crazy lah kan. So macam nampak K-pop artis macam itu ini, contohnya Blackpink macam mana. So aku share aku punya experience bila Blackpink dekat Singapore, aku yang escort diorang all the way from airport to hotel tu sampai event ground. Macam mana diorang in person, macam mana whatever you see on stage is actually what they want you to see. In character wise diorang macam mana. Kalau kita treat diorang nicely, diorang bercara macam mana pula. So aku kasih the real fact of it lah. Tidak semestinya apa kau nampak lawa on stage is memang diorang sentiasa lawa. Tidak. Dia sama juga macam korang-korang ni semua yang baru bangun tidur, kadang ada tahi mata, air basi. Sama yalah. je. Sebab kadang-kadang budak-budak ni semua kan, especially macam the girls, they growing up, diorang nak as much as possible to be that picture perfect, whereby diorang tak faham kita nak kena belajar menerima that flaws in order to have that picture perfect. Tapi pada diorang tidak, diorang nak kena no, I have to look pretty even though I'm sleeping. To me that is crap lah kan. Nonsense. So that's where bila aku cakap okay, you kenal contohnya there's one singer named Lisa dalam Blackpink. You know Lisa, dia sebenarnya macam gini. When she's not on stage, when she's not performing, dia macam gini. Cara dia normal dia macam orang lain. Tapi that's where they understand better. Dan contohnya macam benda-benda lain seperti bersukan, beriadah, aku akan
I will plan something like, okay, let's go bowling together, let's bring your friends together, we go out together. Kalau macam tu dia akan okay. Tapi kadang-kadang ada parents yang macam kita tegur cara baik pun, kau lebih-lebih pula, aku pun tak ada nak sekuat. Faham tak? Of course. Ada macam itu. Sebab aku punya orang, itu yang takut. aku very sensitive in a sense, pasal anak aku seorang. Kau tegur anak aku salah, aku pun boleh terasa. Itu aku rasa semua orang sama. Itu aku. So aku akan buat benda yang seperti mana aku nak anak aku ditegur. Macam gitu aku tegur anak orang. I mean, aku kasih diorang, even macam contohnya primary school, diorang ada year end punya concert. Just to show my appreciation to the kids, to the girls, aku belikan diorang. Kau tahu every year kan diorang ada this mascot doll. Diorang ada perform on stage, diorang turun stage, aku kasih diorang the teddy bear. Cakap, just to show my gratitude and my appreciation. Seorang satu lah? Seorang satu. Cakap, congrats, you did well, you perform great, keep up. So from there budak-budak tu akan datang semangat tu. And then parents ada juga approach aku, cakap, I think you're just spoiling the kids. Pada aku tidak. Nampak ada juga kan? Ya, pasal aku faham tak semua keluarga yang mempunyai kemampuan seperti macam mana aku ada. So basically aku akan explain the reason why I'm being like this. This is my style of showing my appreciation, my style showing my gratitude. So indirectly Shut up. So basically budak-budak tu akan rasa motivated. In the sense, macam contohnya anak aku, dia tak participate in school punya dance club, dia participate in luar punya dance crew. So that's where she's open to macam battleground competition. Macam kau nampak kat TV how they battle during hip hop dance. Kalau kat sekolah tidak, dorang train to do performance. Kalau dekat luar punya crew pula, dorang akan train untuk go for competitions, battle, freestyle, ini semua. So it's a totally different kind of concept. So bila aku kat luar, aku dah adapt dengan Mak Saleh punya style lah macam ni. Okay, dorang datang no support anak dorang turun stage, congratulations, they give flowers. Budak-budak akan rasa appreciated. Not only my parents attend to my show, they show me their gratitude when they are there. So that is what aku try to implement. But at times aku understand I can at sometimes go overboard in the sense whereby I'm spoiling my girl. Tapi pada aku pula, as much as I can, when I come, I give to you means you deserve it. When you want something, you have to work for it. Yelah. So that is two different thing lah. Asian mentality, as long as we are giving, we are so-called spoiling. Tapi Mak Saleh pula tidak. Whatever I give, you deserve it. Whatever you want, you work for it. So that is totally my style of it lah. Mungkin korang ada pendapat-pendapat yang lain. Tapi untuk aku, dia macam, kalau orang cakap kau spoil the kids, actually tak boleh nak tegur gitu pun. Untuk aku lah. Habis yang kau kat rumah kasih anak kau main handphone, tak manja kan? Sama je. Sama juga. Ini kau actually, untuk aku it's a simple way kau cakap, thank you, you give my Dia cakap thank you. Tapi dia cakap you shouldn't do this. Cakap jangan spoil dia sangat lah, nanti dia ada ni semua. Cakap it's okay because she perform, this is a token. Yelah, kau bukan kasih dia benda mewah pun. Bukan kasih dia turun kena iPhone 15. Itu of course lah, tak boleh. Ini setakat kalau setakat teddy bear ke flower, untuk aku okey lah kan. Tu bukan under kategori spoil pun. Itu nak kasih diorang semangat. Jadi diorang lagi dia bangga nak buat lebih baik kan. Sebab macam aku pula, aku dibesarkan dengan family yang, bukan nak cakap family aku tak support apa aku buat. Aku memang daripada kecil sampai ke besar, aku have been representing Singapore for silat ni semua. So my parents or my family members is always there. Cuma kadang-kadang kita rasa envy tau, bila macam we fly abroad, kita pergi overseas, kita fight for the country. Dan bila kau nampak orang-orang kasih this small gesture, you really feel macam insyaAllah aku train all this while worth it lah. Itu je. Kalau nak cakap spoil untuk aku, tak lah. Unless kalau kau you did a good job now, $1,000 mesti lah Syul. Itu kalau aku bukan, kau jangan kasih anak aku, kasih aku bagi bagus kan. Wah, nak selit juga Mak.
kebanyakan anak-anak kawan anak-anak aku ni semua come from a broken family. Ada sampai dalam masa setahun tu dorang tukar sekolah sana sini. Kesian lah kita Kesian tengok. And then aku selalu advise anak aku, cakap you still in contact with your friend. Dia cakap I'm still in contact with her papa. Cakap you must always ask whether she's okay or not. Sebab tak orang tak kita. Kalau kita yang dewasa ni boleh rasa mental torture, dapat rasa yang macam kesepian, sedih, budak kecil lagi senang terasa pada aku. Cepat terasa. Dia akan cepat terasa. Contohnya macam apa yang aku try to implement dalam family aku is like the bonding among us. Aku, isteri aku dan juga anak aku. Kalau kita makan, kita duduk satu meja, kita makan sama-sama. Kalau kita keluar sama-sama. Kalau kita nak enjoy, make sure the three of us enjoy together. So bila aku buat macam itu, of course anak aku akan selalu up dia punya status, up kat dia punya Instagram semua. Kawan-kawan dia akan tengok. Sedih lah diorang. Kawan-kawan dia akan cakap, if only I have a family like yours. Kesian Sedih macam itu. Dan niat aku pula, aku cakap dengan anak aku, you buat macam ini, jangan sampai datangnya nanti orang-orang cakap Aira, you're just showing off. So aku cakap, explain dengan orang, no, when kita ada masa, just tag along your friend, bawa je. Baru-baru kawan-kawan dia ni semua akan cakap macam, best your dad, best your mom so sporting, you can talk to your mom like a friend. But my mom tak boleh, I tak boleh cakap macam ini. Dia cakap kurang ajar. So macam orang Melayu punya mentality is like, kau nak kena tahu the define line between kurang ajar dengan being meluah, relax tau. Kalau kau macam terlalu strict sangat, anak kau nak open up pun susah. Mesti lah. Itu yang jadi nanti dia jadi mangsa apa-apa dia takut nak cakap. Yes, that's the thing. So aku pula use this approach lah. I thank God, aku bersyukur sangat-sangat aku dibesarkan dengan cara yang sangat lainan. Dengan cara kehidupan sekeliling, in education wise pun, I was exposed to a different kind of brought up. So bila aku dah nampak gini lagi dengan pekerjaan aku di mana aku disekelilingi dengan orang-orang yang westerners, cara diorang macam kita nampak anak kita panjat, kita cakap kau jangan panjat, jatuh nanti kan. Tapi Mak Salim style lain sikit, be careful when you climb or you gonna fall later. Lembut Janganlah. Diorang akan kasih anak, tak apa, kau nak panjat kau panjat, but I reminded you to be careful. So when you are careful, you will not fall. But if you fall, you face the consequences. But don't worry, if you fall, you feel the pain, I'm still here to care for you. So cara diorang itu berbeza. Anak-anak budak-budak sekarang ni semua, diorang lagi kita cakap jangan, lagi tu diorang nak, lagi tu dia buat. Sebab that curiosity very high. Diorang akan rasa, ya ke, betul ke, aku kalau buat gini betul ke kena tangkap. So diorang akan cuba test machine. Macam kita lah, lagi mak cakap jangan lagi tu kita buat. Sama. So aku use that different approach. Nak buat. So macam contohnya tu hari, dia nak keluar dengan kawan-kawan dia, just to go the mall nearby. Cakap apa can I go out, mak dia tak kasih. Tapi kau kasih? Aku kasih. Bini aku pula dia of course tak boleh lari lah. Melayu punya mentality, Melayu punya konsep. Oh no, you're still young. Ya lagi anak satu. You tak boleh keluar. Nanti apa-apa jadi dengan anak I, biarlah apa jadi. Kita tak ada apa. You kalau takut sangat, there's no crime kat Singapore, polis nak buat kerja apa? Kalau there's no accident ke apa, paramedic nak buat apa, doktor kerja apa? Masing-masing semua ada bahagian masing-masing. Kita didik anak kita supaya orang kata berdikari dan juga at the same time tahu dia punya safety. So at the same time aku nak pupukan satu cara whereby dia tahu to spend within the means. Dia nak pergi McDonald, contoh macam tu hari dia pergi McDonald. Papa, can I go out with my friends? We want go McDonald eat. Can I give you $10, you spend within this $10. You cukup tak cukup, you pandai-pandai, tapi satu je, you jangan nak minta-minta orang. So Alhamdulillah, that's what she has been doing. Aku kasih $20 for dia keluar dengan kawan-kawan dia, pergi main game ke, nak beli barang ke, pergi bowling apa-apa. Itu dia balik, kita duit bilion berapa. Aku bukan nak cakap anak aku bagus lah, tapi pada aku cara aku mendidik anak aku macam ini, pada aku works. For now works. As time goes Ajar by, dia jujur juga. As time goes by, kita nak kena evolve dengan cara perubahan dia, perwatakan dia. Macam dulu anak aku selalu bawa ketiak aku.
Tapi sekarang oleh kerana dia dah balir, dah orang kata dah jadi wanita, dia ada sikit segan dengan aku lah. Yalah. Macam dulu sentiasa bawa ketiak, sekarang aku nak kena panggil baru dia datang. Tapi tetap nak kena tahulah. Nanti dia cakap, "Papa, Ustazah said cannot like this, no." Bagus Dia akan ingatkan aku juga. Aku cakap okay, then next time we cannot do like this anymore. So selalunya dia tidur in between aku dengan isteri aku. So sekarang dia tidur is aku, isteri aku, baru dia. Tapi macam kau dengan Aira, benda tu dah jadi kebiasaan kan? Yes. Bila tiba-tiba dia berubah, kau ada rasa macam alamak, anak aku macam mesti akan rasa kan? Akan rasa. Dia berasa tu macam Isya dah besar anak aku. Cakap yang you don't grow up too fast no. I cakap what? I'm nothing. Nanti dia macam what? Okay what? Nothing what? Tapi kau nak suruh dia kecil sampai bila? Tak, pasal dia dah mula malu, dah mula segan. Dulu dia nak keluar toilet, dia jalan itu je, dia tak ada heran. What? My dad or papa what? I don't care. Sekarang tak. Dia keluar, nanti dia jeling dulu kat luar toilet, ada apa-apa. Papa, where are you? I'm inside my room. Okay, you don't come out nanti dia keluar. Dia dah rasa macam itu. Kalau aku dalam bilik, aku keluar, nanti dia baru keluar toilet, aku kedabam. Dia begitu. Papa, I want go inside the room, why you come out? Cakap, you ada message you nak keluar. Tak apa. I tak tahu. Susah nak keluar toilet nak kena message. So nampak perbezaan dia. And then at the same time, dia ni anak aku, walaupun dia umur 12 tahun, dia very mature in the sense whereby dia tak ada adik-beradik yang kecil lain, ataupun dia tak campur dengan the peers that within dia punya umur. Dia selalu bergaul dengan, contohnya macam kawan-kawan aku tu adalah kawan-kawan dia. Dan kawan-kawan aku kebanyakan anak-anak semua dah peringkat remaja. So dah mula make up, dah mula bergaya. Dia pun dah ikut lah. Dia dah pun dah ikut. So simple dia. Aku pesan anak aku, kau dah besar nanti, kau cari boyfriend, make sure boyfriend kau loaded. Sebab kau memang high maintenance. Mana boleh macam itu? Asal tak boleh? Betul lah. Kau kan lelaki. Ya, betul. Kesian tau anak orang nak kena cari duit. Nasib lah. Pasal aku siapkan anak aku je berhujung rambut ke hujung kaki. Yalah. Jadi kalau the next person yang betul nak anak aku, make sure dia nak kena belajar macam mana nak mempersiapkan anak aku dia berhujung rambut ke hujung kaki. Betul lah. Bukan aku dah cakap ada aku tak boleh susah. Susah tu asam garam hidup. Tapi macam mana kau memperlengkapkan anakku sebagai seorang wanita, itu satunya. Masih yang sama kan, ajar dia jadi lelaki yang bertanggungjawab jugalah. Yes, correct. Macam aku cakap tadi, anak aku very precious. Kalau untuk anak aku, tali gantung pada aku tu tak ada hal bagi aku. Yalah. Apa-apa jadi pada anak aku, of course I'm gonna go forward. But I won't even think twice whether perbuatan aku ni melebihi batas ke, perbuatan aku ni sangat melampau ke. Aku tak peduli. Kau sakiti anak aku, 10 kali sakit aku kasi kau. So ini proses masa anak kau dah besar sekarang ni kan, betul tak? Selama macam aku dengan Noh, lebih kurang anak kita umur baru dalam setahun 2 kan. Kita masih nak kena pantau-pantau dia kan. Kau dulu masa anak kau umur anak kita orang ni, macam mana kesabaran kau? Aku tak boleh sabar. Okay, soalan ni yang sebaik-baiknya orang layak untuk menjawab adalah isteri aku. Bila anak aku meningkat dalam umur anak korang, aku jarang ada kat Singapura. Sebab tugasan aku perlu fly sana, fly sini, escort sana, escort sini. Jadi banyak dengan Alia lah. Ada banyak pada Alia. Alia manage to juggle everything, work, anak dengan dia punya extra curriculum kat luar, activities. Sebab Aira dia mula campur dance ni, join in this clan ni semua at a very very young age. So pada aku, she managed to juggle. Tapi kadang-kadang nampak budak ni complain lah, Papa, I Monday to Friday got class no. Penat lah. Dia penat. Papa, Saturday I got tuition, Sunday I got madrasah. When is the time for me to relax? Betul, penuh jadual dia. Penuh. Tapi in between kita ada kasih rest lah. Dan macam mana Alia control dia sekarang is via apps. So apa pukul berapa, aku suka yang tu. Pukul berapa dia boleh tengok handphone, dan berapa jam dia boleh tengok handphone. Timer semua Alia yang akan Alia akan set.
So if let's say nanti kalau misalnya contohnya aku baru balik KL, datang kita kat KL, satu hari berapa jam je dah boleh tengok kan. Kejap lagi dia message, Mama, can you please unlock my phone? Tak lah, tapi benda-benda gini kan, mungkin sekarang budak-budak ni dia tak faham. Dia tak faham apa yang parents Apa gini pada budak-budak ni tak faham apa yang parents dia buat. Nanti down the road dah besar dia mesti tu pasal lah mak aku hantar aku pergi sini. Kira macam kita lah. Dah tua-tua ni baru macam tengok gini macam itu. sebab pressure macam aku nampak before this year anak aku sitting for PSLE. Before this last year anak saudara aku sit for PSLE. Nampak dia pressure budak-budak ni kalau fail diorang nak kena retake diorang PSLE. And some school bukan macam zaman kita dulu tau, kita retake kita PSLE we can still be in the same school. Nowadays aku rasa syllabus sistem dan semua dah tukar. Diorang kalau nak retake diorang PSLE they need to go to another school. Serius lah? Tukar sekolah. Dan sekarang dah buat macam Malaysia sekarang cara diorang pun diorang ada beza in the sense whereby kau boleh masuk secondary school based on kau punya co-curriculum punya credits. Anak aku dapat apa tu opportunity untuk masuk SOTA instead of normal secondary school. Bagus Tapi lah SOTA focus on dia punya arts, fine arts, which is dia punya dance, dia punya kaligrafi ni semua. Secondary baru dia pergi dia punya education. If let's say education dia masih okay, tapi dia punya dance cock up, dia akan kena keluar je daripada SOTA kena masuk secondary school lain. So pada aku it's jadi berpindah randah tak bagus lah. Sebab diorang fokus pada dance. Sebab kalau kau pergi secondary school lain, dia still diorang punya main foundation is still education. Secondary baru diorang punya dance. So tengok macam mana lah. Kalau macam aku dulu time baru-baru sports school ada, aku go sports school to train the new generation. Kalau time aku sekarang ni ada sports school, aku rasa secondary school aku skip, aku masuk sports school. Because perjalanan aku dalam silat is all the way So tu bezanya. Macam sekarang bola pun sama. Budak-budak yang bagus diorang dah start masuk sports school, secondary school, dan diorang start main club kat luar. That's where diorang groom. And then at the same time diorang kasih diorang punya basic foundation. Mana diorang dapat certificate in sports science ni semua je sini lah. That's where I get aku punya ini. It's because of being an athlete last time. Tapi aku punya time being an athlete you cannot survive. Pasal kita punya allowance based on kita punya attendance. Busuk-busuk pun 1,600 per month. Macam mana nak survive? Kau bayar duit EasyLink je dah habis lah. Kalau budak-budak sekarang, if you're full time athlete, dia paying you 4,000 plus. Serius lah. Beza. Untung aku train anak aku sampai dia sekarang kan jadi sprinter ke. Sprinter? Tahan kau main gendang. Tidakkah kau rasakan? Tu beza sikit. Okay, that's all for this episode. Stay tuned for kita per next episode. Cerita yang baru, hari yang baru, tempat mungkin sama. Apa pun let You're listening to a podcast. Let loose. Wang ilu